yang terlalu ketat sehingga menyekat autonomi kewangan mahasiswa-mahasiswi kita. Datuk Yang di-Pertua, seperti yang kita tahu, jawatan Naib Chancellor adalah pelantikan yang biasanya melalui Jabatan Pendidikan Tinggi dan mempunyai pengaruh dalaman dan luaran tertentu. Jawatan ini juga amat berpengaruh dalam pentadbiran seharian universiti. Andainya mahasiswa yang berlainan ideologi dan juga tidak sehaluan dengan kerajaan atau mana-mana struktur politik ataupun tidak selari dengan pendekatan universiti, maka Naib Chancellor tersebut boleh mengambil tindakan disiplin secara berat sebelah. Saya ada soalan kepada Menteri, bolehkah wakil mahasiswa turut dilantik sebagai ahli tuan kuasa tata tertib pelajar untuk meningkatkan lagi kepercayaan dan keyakinan para mahasiswa terhadap jawatan kuasa tersebut dan dalam membuat keputusan yang adil dan juga telus. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh sedikit mengenali pindahan Seksyen 48 yang memindah tempoh lantikan Majlis Perwakilan Pelajar dari 1 tahun ke 1 tahun akademia, 1 tahun akademik serta memperkasar lembaga pengarah universiti dengan kuasa melanjutkan dan memendekkan tempoh ahli-ahli Majlis Perwakilan Pelajar. Sebagai pengubal dasar blok di kerajaan, kita ada bertanggungjawab moral dalam memastikan dasar dan perundangan yang kita bahas tidak memberi ruang kepada eksploitasi maupun penyalahgunaan kuasa. Soalan saya kepada Menteri Pendidikan Tinggi, adakah Kementerian berasyak untuk mewujudkan peraturan-peraturan di bawah Seksyen 48 4A untuk mengimbangi kuasa lembaga pengarah universiti? Datuk Yang di-Pertua, melalui pindahan-pindahan yang dalam RU ini, saya percaya Universiti Malaysia dapat memacu ke arah lebih kompetitif, terutama dalam meletakkan demokrasi sebagai agenda utama kepimpinan universiti. Dengan harapan ini yang lebih komprehensif, saya menyokong pindahan yang dimaksudkan. Sekian. Terima kasih Dr. Linggesh. Sekarang saya jemput Senator Datuk Haji Azhar bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Speaker. Aku telah dibentangkan di Parlimen pada 17/3/1971 dan dikuatkuasakan pada 30 bulan 4 1971 oleh Allahyarham Tun Hussein On ketika mana beliau menjadi Menteri Pelajaran ketika itu. Akta universiti ini dibuat ialah bagi mengaktakan universiti, pentadbiran dan juga hal ehwal pelajar di universiti tersebut. Alhamdulillah, akta ini berubah atas kedinamikannya mulai 1971, 7 kali perubahannya. Pada tahun 71, 75, 83, 56, 2009, 2012 dan akhirnya ialah pada tahun 2019. Itu menunjukkan kerajaan ini komited untuk membenarkan mahasiswa dan pentadbirannya sentiasa berfikir ke hadapan untuk melihat universiti itu adalah sebagai tempat yang melahirkan graduan-graduan yang bijaksana dan kompeten untuk memimpin negara bangsa kita ini. Tentu juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri KPT yang telah membuat engagement dengan semua pihak, termasuk pihak universiti, pihak MPP, pihak pentadbiran untuk mendapatkan pandangan dan akhirnya menjuruskan kepada beberapa akta yang baru yang dibentangkan di Parlimen, yang telah diluluskan di Parlimen dan hari ini dibentangkan di Dewan Negara untuk disahkan. Tentulah perjalanan ini perjalanan yang panjang daripada tahun 1971 hinggalah kepada tahun 2024. Atas kedinamikan ini untuk memberikan kepada anak-anak kita di universiti kebebasan mereka berpolitik, tetapi bagi pandangan saya, kita boleh benarkan anak-anak kita berpolitik dan sebagainya, tetapi walaupun dalam akta ini memberi beberapa kebebasan, tetapi apakah kebebasan ini kita boleh beri kebebasan yang mutlak? Kebebasan juga mesti terkawal. Kalau kita membenarkan kebebasan ini secara mutlak, tentulah perkara-perkara yang tidak baik untuk bangsa dan negara juga akan berlaku. Jadi, bagaimana hebatnya manusia itu, dia perlu ada kawalan dan akta yang mengawal supaya ianya tidak terlari daripada landasan sebagai budaya timur bagi negara kita ini.
Saya telah meneliti akta-akta kali ini yang telah ditambah baik berkali-kali sehingga memberi peluang kepada para pelajar mengutip keuangan dan sebagainya. Saya ingin bertanya Yang Amat Menteri, apakah dengan kebenaran ini ada aplikasi yang sama kepada universiti awam semua dalam soal pentadbiran keuangan? Maklumlah anak-anak kita ini bukannya ada pengalaman untuk menguruskan sebagaimana yang mereka-mereka yang berpengalaman, tapi adakah aplikasi yang sama diterapkan kepada semua universiti agar mereka ini seia dan sekata dalam setiap permohonan supaya tidak ada salah guna dan sebagainya? Yang kedua, saya juga ingin bertanya Yang Amat Menteri, apakah bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada MPP untuk tempoh setahun dan kepada pelajar-pelajar baru semasa masuk ke universiti tersebut? Akhirnya, Yang Amat Menteri yang banyak dipertikaikan dalam akta-akta ini ialah Seksyen 4A, pihak lembaga sebelum mempertimbangkan dan memendekkan tempoh seorang ahli MPP, itu dikatakan kuasa penuh yang diberikan kepada ahli lembaga. Tetapi saya juga ingin mencadangkan, sebelum ahli lembaga membuat sebarang keputusan, ianya mesti dirujuk kepada Yang Amat Menteri KPT untuk mendapat pandangan, pertimbangan dan syur-syur tertentu. Janganlah lembaga pengarah membuat keputusan pendek atau panjang. Keputusan pendek dan panjang itu mesti dirujuk kepada Yang Amat Menteri yang mempunyai kuasa mutlak bagi sesuatu di kementerian tersebut. Sebelum saya mengakhiri, Tuan Speaker, saya ingin merakamkan ucapan takziah kepada Yang Amat Menteri atas kehilangan ayahanda mertuanya yang dikasihi yang telah kembali ke rahmatullah baru-baru ini. Jadi bagi umat Islam, eloklah kita sampaikan Al-Fatihah kepada arwah ayahanda Menteri KPT kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih Datuk Azhar. Saya rasa Dewan kita juga mengucapkan takziah kepada Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya jemput Senator Datuk Sivaraj Anak Lelaki Chandran. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ucapkan terima kasih atas peluang untuk saya berbahas tentang Akta Universiti dan Kolej Universiti Pindaan 2023. Tuan Yang di-Pertua, pindah ini menunjukkan pendekatan progresif KPT, tahniah. Namun hari ini saya ingin mengemukakan beberapa isu yang penting berkaitan dengan pengurusan Majlis Perwakilan Pelajar MPP di institusi pengajian tinggi. Saya ingin mentengahkan mekanisme yang digunakan oleh Jawatankuasa Tata Tertib Pelajar untuk menangani kesalahan yang melibatkan penerimaan dana serta beberapa penting mengenai pengurusan MPP. Pertama sekali, saya ingin melihat bagaimana Jawatankuasa Tata Tertib Pelajar akan mengendalikan kesalahan berkaitan dengan penerimaan dana sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 15A braket 3. Bagaimanakah mekanisme ini dapat memastikan keadilan dan ketulusan sambil memastikan bahawa prosesnya tidak dipengaruhi oleh faktor politik atau individu tertentu. Datuk Seri Yang di-Pertua, kedua, penting untuk memahami asas undang-undang yang digunakan oleh Jawatankuasa Tata Tertib Pelajar untuk membuktikan penyelewengan dana yang dilakukan oleh wakil MPP. Kita perlu memastikan bahawa proses ini adil dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan. Bagaimana pengurusan tertinggi universiti dapat membenarkan keputusan Jawatankuasa Tata Tertib Pelajar dan bagaimana keadilan dalam proses ini dapat dijamin. Seterusnya, Datuk Seri Yang di-Pertua, mari kita fahami mengapa keputusan dibuat untuk menyerahkan pengurusan Jawatankuasa Tata Tertib Pelajar kepada Timbalan Naib Chancellor. Apakah kriteria yang dipakai oleh lembaga pengarah universiti dalam memilih ahli Jawatankuasa Tata Tertib dari kalangan pelajar dari kalangan pekerja universiti? Satu lagi perkara penting ialah adakah lembaga universiti akan mempertimbangkan penglibatan juru audit bebas dalam menjustifikasikan kesalahan kepada Jawatankuasa Tata Tertib Pelajar dan Jawatankuasa Rayuan Tata Tertib. Kita perlu memastikan bahawa proses ini tidak hanya adil tetapi juga bebas daripada sebarang pengaruh luar.
Selain itu, saya ingin menekankan pindahan Seksyen 48 yang memberikan kuasa kepada lembaga universiti untuk memendekkan atau melanjutkan tempoh keahlian dan jawatan MPP. Bagaimana mandat ini akan digunakan dan bagaimana untuk memastikan bahawa keputusan yang diambil oleh diambil untuk kebaikan mahasiswa dan tidak disalahgunakan. Dengan izin, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Dengan izin. Terakhirnya, mari kita fahami bagaimana pengurusan kewangan MPP di universiti akan diuruskan. Adakah mereka dibenarkan untuk membuka akaun sendiri dan apakah garis panduan yang telah diberikan oleh kementerian dalam hal ini? Datuk Seri Yang di-Pertua, dengan bertanya soalan-soalan ini, saya berharap mendapat penjelasan yang jelas dari pihak kerajaan dan memberi laluan kepada penambahbaikan pengurusan MPP di Institut Pengajian Tinggi kita. Terima kasih. Dengan ini saya mengakhiri ucapan saya mohon menyokong. Terima kasih, Mabi. Sekarang saya jemput Senator Tuan Haji Muhammad Mahasbi Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk saya turut membahaskan RUU AUKU Pindaan 2023 ini. Saya ingin mulakan ucapan ini dengan memetik kata-kata seorang tokoh Indonesia, almarhum Muhammad Nasir. Tiada percetakan yang bisa mencetak pemimpin. Pemimpin tidak lahir di bilik kuliah, tetapi tumbuh sendiri dalam hempas pulas, kancah gelandangan umat. Muncul di tengah-tengah pengumpulan masalah, menonjol dalam kalangan rakan seangkatannya, lalu diterima dan didukung oleh umat. Datuk Yang di-Pertua, pindaan akta ini penting. Akta ini bukan hanya untuk memastikan urus takbir di universiti itu berjalan lancar, tetapi yang lebih penting ialah membina suasana dalam universiti yang seharusnya menjadi pusat ilmu, pusat kebangkitan rakyat. Kalau sebagaimana yang kita tahu sekitar 50-60 tahun yang lalu, mahasiswa memainkan peranan yang amat penting dalam membela nasib rakyat. Mahasiswa digelar sebagai jurubicara umat, membuktikan bahawa masyarakat di luar daripada kampus meletakkan harapan yang tinggi kepada mahasiswa. Tetapi selepas diwujudkan AUKU pada tahun 1971 dan diperketatkan pada tahun 1975, dan kita tahu bahawa akta ini diwujudkan dan diperketatkan, latar masa pada ketika itu ialah untuk mengekang kebangkitan gerakan mahasiswa yang melakukan demonstrasi di ITM waktu itu, walaupun mungkin dikatakan ITM ini di bawah akta yang berbeza, tetapi insiden mengepung universiti pada zaman itu, demonstrasi baling dan sebagainya yang membimbangkan kerajaan. Dan kerajaan memikirkan bahawa akta ini turut digunakan untuk mengekang suara-suara supaya aktiviti mahasiswa itu dapat dikawal. Kita bersetuju bahawa perlu ada kawalan. Tetapi kawalan yang diletakkan, yang dimasukkan khususnya dalam pindaan tahun 75 bukan hanya mengekang mahasiswa tetapi mewujudkan budaya takut, culture of fear dengan izin dalam kampus. Bukan hanya di kalangan mahasiswa tetapi juga di kalangan pekerja universiti. Saya ada pengalaman 10 tahun yang lalu, saya menulis buku Mahasiswa Bangkit, antaranya berkait dengan AUKU. Dan ada satu masa itu saya ingat kita nak buat sembang santai mengenai pindaan AUKU di sebuah universiti di Pantai Timur. Bukan dalam universiti pun, saya buat bedah buku di luar universiti, iaitu di sebuah kafeteria yang terletak di luar, berhampiran dengan pintu pagar. Peserta pelajar yang datang lebih kurang 8 orang. Tetapi pengawal keselamatan, Pak Gad, 14 orang datang minta saya beredar. Begitu ketakutan pada waktu itu hasil daripada akta ini. Dan walaupun disebutkan oleh menteri tadi, kita semakin matang, akta ini semakin dipindah, diperbaiki dan sebagainya. Tetapi apa jaminan kementerian bahawa budaya takut yang telah lama bersarang di universiti itu sekarang ini sudah pun terhakis? Datuk Yang di-Pertua, hasil desakan daripada mahasiswa dan masyarakat yang sedar, sebagaimana kita tahu pindaan-pindaan telah dibuat lebih daripada 7 kali. Dan pindaan yang penting ialah pada tahun 2019 yang membenarkan untuk mahasiswa ini terlibat dalam politik
baik di luar ataupun di dalam. Tetapi sebenarnya banyak isu-isu lain yang harus kita lihat juga. Saya ambil contoh yang pertama yang biasa disebut dalam isu AUKU ialah kita tidak mengiktiraf mereka sebagai mahasiswa. Walaupun menteri sebut tadi mahasiswa. Tetapi dalam AUKU istilah yang digunakan ialah pelajar. Maknanya kita menyamakan taraf pelajar dengan pelajar sekolah menengah. Lebih sikit pada sekolah rendah. Jadi saya mencadangkan kepada kementerian supaya dalam pindaan akan datang istilah yang digunakan di dalam akta ini ialah mahasiswa, bukan lagi pelajar. Itu yang pertama. Yang keduanya dalam soal pengumpulan dana ini, sama jugalah yang disebut oleh beberapa pembahas tadi, kawalan itu harus tidak mengekang mereka. Dan yang ketiganya, sekarang ini, sebagaimana yang kita tahu, universiti ini Menara Gading, tempat yang terhormat, tempat yang tertinggi. Tetapi trend sekarang ini ialah lepasan SPM, mereka makin tak minat untuk melanjut pengajian. Kalau kita ikut statistik 2019, 72%, 2020 lepasan SPM, 35%. Dan seharusnya pindaan ini mesti memperkasa mahasiswa supaya anak-anak kita yang sekarang ini belajar di sekolah menengah, sekolah rendah, merasakan bahawa universiti itu ialah tempat yang baik, yang ada penghormatan untuk mahasiswa, tidak dikekang dengan peraturan-peraturan yang mengarut dan menyusahkan mereka. Jadi saya ada banyak lagi Datuk Yang di-Pertua, tapi memandangkan masa yang mencemburui. Cuma harapan kita ialah usaha untuk menambah baik. Meminda AUKU ini tidak terhenti pada pindaan pada kali ini dan juga turut melibatkan pindaan akta UiTM. Kerana sebahagian besar ataupun lebih saya ingat lebih kurang 1/3 daripada mahasiswa kita sekarang ini menuntut di UiTM. Jadi Datuk Seri Yang di-Pertua, terima kasih, saya mohon menyokong pindaan ini. Terima kasih Wabi. Sekarang saya jemput Senator Datuk Seri Profesor Emeritus Datuk Awang bin Sarian. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulakan perbahasannya dengan menyampaikan ucapan tahniah setinggi-tingginya kepada pihak pimpinan Kementerian Pendidikan Tinggi kerana pada khidmat saya ini merupakan suatu transformasi walaupun ada ruang tertentu untuk ditingkatkan dan dibaiki. Tapi sebagai satu transformasi dalam konteks mengangkat pendidikan tinggi negara kita. Dalam konteks ini saya kira yang paling penting kita mengharapkan daripada permulaan ini akan wujud satu bentuk kebebasan berfikir dalam kalangan mahasiswa. Suatu bentuk gerakan untuk mempersiapkan mereka menjadi bakal pemimpin dan pengisi pembangunan negara dalam segala bidang kehidupan. Dan ini pada khidmat saya juga bertepatan dengan ungkapan yang biasa dipetik oleh Yang Amat Menteri sendiri untuk mewujudkan kecemerlangan yang berisi roh. Bukan excellence without a soul dengan izin. Yang dipetik pada buku Harris Lewis pada tahun 2006. Saya kira ini suatu transformasi yang akan dapat mengisi konsep ataupun gagasan kecemerlangan beserta dengan roh. Tetapi dalam pada itu, Datuk Yang di-Pertua, pada khidmat saya juga haruslah diberi perhatian bahawa soal pendanaan, pembebasan dalam pemungut dana ini bukan satu-satunya penyelesaian dalam mengangkat mutu dan taraf pendidikan tinggi negara kita. Yang paling penting ialah susulan daripada kemudahan diberikan itu, iaitu untuk memastikan wujud satu iklim, satu budaya yang dapat membentuk kumpulan mahasiswa yang lebih berwibawa, yang lebih bebas dalam rangka menjadi penyumbang pemikiran tentang segala ehwal kehidupan yang berkaitan dengan pembinaan negara. Artinya kedudukan status taraf mahasiswa itu tidak harus dilihat sebagai pelajar, tidak dilihat hanya sebagai satu golongan untuk disumbatkan ilmu, tapi golongannya harus diajak beserta dalam memikirkan dan membuat satu keputusan di peringkat universiti atau peringkat IPT. Dan ini saya harapkan juga akan dapat mengeluarkan suasana kelesuan mahasiswa. Saya yakin yang berhormat Menteri sendiri waktu menjadi mahasiswa ini antara isu yang biasa kita bantah kerana adanya AUKU yang menyekat kebebasan mahasiswa. Dan ini pada saya masa harus dijadikan ruang dan peluang yang terbaik untuk mahasiswa kita keluar daripada kelesuan yang hanya barangkali dibentuk sahsiahnya dalam konteks mempunyai ilmu, tapi kekurangan kemahiran insaniah yang lain dan tidak mencapai konsep kesepaduan diri insan. Yang barangkali kalau kita meminjam singkatan dari Kementerian Pendidikan JERI, kesepaduan dalam konteks jasmaninya, emosinya, rohaninya dan inteleknya.
Dan sekarang kita sudah kekurangan pemikir. Kita ada penjara awam yang banyak. Kita ada teknokrat, birokrat. Tetapi kita kekurangan pemikir. Dan ini ialah angkara kesan daripada masalah yang timbul dalam iklim pengajian tinggi selama tempoh beberapa dekad yang lampau. Jadi saya harap pindaan ataupun rancangan undang-undang ini juga harus mengambil kira soal susulan daripada kebawaan dalam soal pungutan dana dan sebagainya. Saya dapat bersetuju bahawa perlu ada pemantauan dan kawal selia dalam soal ini seperti yang disebut dalam seksyen 15A, walaupun juga itu saya setuju jangan sampai pemantauan itu menimbulkan suatu suasana lesu yang baru sehingga mahasiswa juga terikat tangannya, dan ini dapat diatasi dengan memberikan latihan pengurusan keuangan yang pada zaman dahulu pun kita bergerak dalam zaman mahasiswa, kita dapat mengendalikan keuangan dengan baik melalui kursus yang diberikan. Demikian juga saya menyokong bahawa kuasa daripada naib chancellor kepada jawatan kuasa tertib ataupun lembaga itu suatu juga pindaan yang lebih munasabah daripada bergantung hanya pada kuasa seorang individu. Datuk Yang Dipertua, saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan merumuskan bahawa kita berharap bahawa iklim baharu dalam melahirkan mahasiswa pemikir ini harus dijadikan kata kunci yang penting. Dan saya ingin menyarankan bahawa kebebasan mahasiswa ini harus ditingkatkan dalam konteks kolaborasi dengan mahasiswa ataupun persatuan mahasiswa di luar negara. Jangan sampai mahasiswa kita hanya berada ke pompong negara sendiri tanpa terbuka kepada suatu suasana peringkat antarabangsa. Dengan demikian, Datuk Yang Dipertua, saya mohon menyokong usul ini. Terima kasih. Terima kasih, Datuk. Pandangan daripada Pentadbir Universiti. Sekarang saya jemput Tuan Musaddiq Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, terima kasih kerana memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan pandangan dalam perbahasan pindaan undang-undang pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti pada hari ini. Ada beberapa aspek yang saya percaya perlu diperhalusi daripada pindaan ini bagi memastikan AUKU satu akta yang mengawal selia dengan baik perjalanan pentadbiran di universiti dan kolej universiti yang ada dalam negara ini. Tuan Yang Dipertua, pertama kali saya ingin menyentuh mengenai pindaan jadual pertama pada fasal keempat, iaitu pindaan terhadap Seksyen 48 dengan 1 ia menyebutkan bahawa perkataan 1 tahun dalam Akta Ibu digantikan dengan perkataan 1 tahun akademik. Saya berpandangan perlu ada tafsiran yang khusus terhadap istilah 1 tahun akademik di sini bagi menjelaskan kekeliruan yang mungkin timbul terhadap tempoh masa jawatan yang boleh dipegang oleh ahli MPP. Begitu juga istilah pekerja di universiti yang disebutkan dalam pindaan Seksyen 16B, iaitu Seksyen 2A, Seksyen baharu mengenai keanggotaan jawatankuasa tertertib pelajar. Jadi istilah pekerja universiti ini juga harus ditafsir secara khusus supaya kita tahu kepada siapa yang akta ini rujuk untuk membolehkan dia dilantik sebagai sebahagian daripada anggota jawatankuasa tertertib pelajar. Tuan Yang Dipertua, antara pindaan yang utama dalam kertas biru, apakah ada suatu bentuk pengawalan, seliaan yang sistematik dan rapi bagi memastikan pengurusan keuangan yang mampan daripada pihak Majlis Perwakilan Pelajar sendiri maupun badan pelajar yang lain. Paling penting ialah memastikan tiada campur tangan pihak luar, termasuklah badan pentadbiran universiti terhadap urusan keuangan mereka. Sejauh mana kebebasan diberikan kepada mereka dalam hal ini, dan apakah aspek kawal setia bagi menyeimbangkan di antara autonomi pengurusan dan pentadbiran organisasi dengan penyalahgunaan urus tadbir kewangan badan pelajar. Tuan Yang Dipertua, isu seterusnya adalah mengenai lantikan keanggotaan jawatankuasa tertertib pelajar yang sebutkan tadi dalam pindaan Seksyen 16B. Di sini nyatakan bahawa jawatankuasa tertertib pelajar adalah terdiri daripada sekurang-kurangnya 3 orang ahli yang terdiri daripada timbalan dan chancellor sebagai pengurusi dan pekerja universiti yang dilantik oleh lembaga. Persoalannya sama seperti soalan yang saya ajukan di awal perbahasan saya, siapakah yang dirujuk pekerja universiti dalam pindaan ini? Ini persoalan yang penting kerana ia melibatkan sebuah jawatankuasa yang mengawal selia disiplin para pelajar maupun badan pelajar tentu.
Sudah tentu soal keanggotaan jawatankuasa tata tertib ini perlu lebih jelas supaya mereka yang berkelayakan dan mempunyai kredibiliti dilantik ke tempat tersebut. Kita tidak boleh meletakkan suatu tafsiran yang meluas sehingga boleh mendorong penyalahgunaan kuasa berlaku. Sebab itu saya mohon ia diteliti dengan mendalam. Begitu juga keanggotaan terhadap jawatankuasa rayuan tata tertib pelajar. Di sini hanya dinyatakan penggantian Seksyen 16B kepada tiada seorang pun ahli jawatankuasa tata tertib pelajar boleh menjadi ahli jawatankuasa rayuan tata tertib pelajar. Masih dalam persoalan yang sama, siapa yang seharusnya layak untuk dilantik kepada jawatankuasa rayuan. Subsection 6 disebut tentang 2 orang daripadanya hendaklah daripada kalangan ahlinya dan seorang lagi daripada universiti. Saya berpandangan harus diperjelaskan perkara ini. Akhirnya, dalam pindaan 48, jadual pertemuan ini ada ditambah suatu penuntukan tambahan iaitu berkenaan dengan Part A yang menyatakan bahawa lembaga boleh mengurangkan atau melanjutkan tempoh keahlian NPP dan pemegang jawatannya. Persoalan yang saya ingin ajukan di sini adalah apakah faktor yang mengikat tindakan lembaga untuk sama ada mengurangkan atau memanjangkan tempoh seseorang MP untuk menjawat jawatannya. Apakah asas-asas pertimbangan bagi lembaga menentukan tindakan mengurangkan tempoh penjawatan maupun memanjangkan lebih daripada tempoh 1 tahun akademik yang tertaluk di dalam subsection Part A ini. Hal ini bagi saya sangat terbuka dan kuasa yang diberikan kepada lembaga juga sangat luas. Dengan itu saya mohon menyokong. Terima kasih YB. Sekarang saya jemput Senator Datuk Arman Azhar Abu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Berdani. Datuk Ketua Dewan Negara, ahli-ahli Dewan Negara yang saya hormati sekalian. Terima kasih atas laluan yang diberikan kepada saya untuk berbahas Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti Pindaan 2023. Datuk Ketua, Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti Pindaan 2023 ini sudah sampainya masa untuk kita melakar pindaan sejajar dengan keperluan semasa penuntut universiti awam dalam negara kita. Pengertian Seksyen 15A Akta 30 menyebut Majlis Perwakilan Pelajar dan Badan Pelajar boleh membuat dan sebagainya pungutan wang dan menerima wang dan sumbangan lain. Pengertian seksyen ini merupakan satu laluan yang wajar disambut baik kerana Majlis Perwakilan Pelajar atau MPP atau mana-mana badan universiti yang dikelolakan oleh pelajar universiti telah diberikan autonomi untuk menguruskan aliran tunai dan kewangan tunai sepenuhnya oleh mereka. Tetapi mereka harus bertanggungjawab atas apa saja yang mereka diberi tanggungjawab, terutama dari segi dana. Saya mohon penjelasan daripada pihak kementerian. Adakah limitasi nilai peruntukan yang dibenarkan diterima oleh akaun badan pelajar atau MPP ini mengikut pindaan yang dibuat? Apakah justifikasi pihak kementerian atau universiti jika ada entiti yang menyalahgunakan akaun badan pelajar sebagai tempat meletakkan dana haram bagi tujuan tertentu? Kelicikan belia dan anasir-anasir masa kini tidak boleh dipandang remeh. Mereka mempunyai kepakaran menggodam akaun, melenyapkan wang ringgit yang ada, andainya kegiatan mereka tidak dipantau oleh pihak kerajaan. Jadi apakah mekanisme yang akan digunakan oleh Jawatankuasa Tata Tertib untuk mendakwa pelajar dan pengaruh luar yang berkemungkinan menjadi dalang dalam isu ini? Di samping itu, adakah dibolehkan peruntukan dan sumbangan dibuat oleh MPP ini diguna pakai untuk tujuan berhibur atau bercuti keluar negara dengan menggunakan alasan lawatan sambil belajar secara teknikal dan dasar lawatannya hanyalah untuk percutian semata-mata. Cuma ia kelihatan tidak adil kepada penyumbang yang ikhlas memberi sumbangan dana bagi tujuan pembelajaran dan tidak adil untuk pelajar lain yang terdiri bukan dari kalangan MPP. Pengurusan kewangan mengutip dan menganjurkan apa-apa aktiviti telah diberikan kepada badan pelajar secara bebas. Jadi, bagaimanakah pandangan kementerian mengenai situasi yang akan berlaku begini? Pada sisi lain, jika kita lihat dengan skala yang lebih luas, pindaan-pindaan dibuat ini sememangnya memberi manfaat yang besar kepada pelajar untuk lebih yakin dan matang dalam menguruskan situasi kewangan mereka. Pendanaan awal ini akan menunjukkan jati diri yang cukup cekal dan kepercayaan diri untuk mereka bersedia untuk menjadi pemimpin negara di masa hadapan. Selain pada itu, sejauh manakah kebebasan yang diberikan ini
mampu menjamin perjalanan aliran tunai yang dipegang oleh MPP tanpa ada campur tangan sekatan tertentu dikenakan oleh lembaga atas dasar favoritism. Lembaga terhadap MPP yang mungkin mempunyai kecenderungan ideologi politik yang berbeza. Jadi siapakah dan apakah kriteria keanggotaan lembaga yang ditubuhkan? Satu cadangan saya, susulan akta pindahan ini dibuat, mungkin boleh tubuhkan satu badan penasihat yang boleh membimbing badan-badan pelajar ini menjana pendapatan yang konsisten hasil daripada sumbangan harian tunai, tidak hanya tersekat sebagai sumbangan one-off dengan izin. Dalam proses mencari danar, pertukaran tidak akan perlu berlaku berulang kali dan kerap setiap batch MPP setiap kali melaksanakan menganjurkan aktiviti. Melentur buluh daripada rebungnya demokrasi negara, melahirkan pemuda-pemudi harapan bangsa, adalah kita mengharapkan satu hari negara kita akan lahirkan generasi yang penuh integriti dan bebas rasuah. Semuanya bermula daripada pindaan rang undang-undang ini. Datuk Yang Pertua, saya mengikuti Datuk Yang Pertua minta berbahas dalam masa yang ditetapkan. Oleh itu, sekian saja perbahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon menyokong. Terima kasih atas kerjasama Nabi. Tadi fokus kepada penggunaan wang, pemungutan wang dan hal rasuah dalam mendidik generasi yang akan datang. Sekarang saya jemput Senator Dr. Ahmad Azam Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Datuk yang di-Pertua, terima kasih kerana peluang dan ruang yang diberikan untuk berbahas mengenai pindaan Akta Universiti dan Kolej 2023, yang mana ianya adalah satu langkah yang signifikan dalam memperbaharui dan memperkemas undang-undang yang mengawal institusi pengajian tinggi di Malaysia. Pindaan ini membawa bersamanya perubahan yang relevan dengan keperluan semasa dan memberi peluang untuk memperbaiki pengurusan, melindungi hak pelajar dan memastikan kesinambungan kepimpinan pelajar. Saya akan bincangkan beberapa aspek penting dalam AUKU 2023 ini dan kesannya terhadap komuniti pelajar dan institusi pengajian tinggi secara keseluruhannya. Antara perubahan yang terkandung dalam pindaan ini adalah yang pertama, Seksyen 15A, pungutan wang, menerima wang dan sumbangan lain. Pindaan ini memberi kebenaran kepada Majlis Perwakilan Pelajar dan Badan Pelajar untuk memungut wang atau menerima sumbangan lain. Ini membolehkan mereka menjalankan aktiviti dan projek dengan lebih berkesan. Kita semua maklum, MPP dan Badan Pelajar memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan kehidupan pelajar di universiti dan kolej. Mereka menguruskan pelbagai aktiviti seperti seminar, program sukan, kebajikan dan cara kebudayaan. Tentunya pindaan ini membolehkan mereka memperoleh sumber kewangan untuk menjalankan aktiviti ini dengan lebih berkesan, yang mana akan membantu pelajar dalam mengembangkan kemahiran kepimpinan, pengurusan dan bekerjasama. Pelajar dapat belajar sebagaimana mengurus projek dan berinteraksi dengan pelbagai pihak. Pindaan ini juga akan memerlukan MPP dan Badan Pelajar untuk melaporkan secara terbuka mengenai penggunaan dana. Justru itu, ia akan memastikan bahawa dana yang digunakan dengan telus dan berintegriti serta membolehkan pelajar mengetahui bagaimana wang harus diurus. Datuk Yang di-Pertua, pertukaran pihak berkuasa tata tertib pelajar melalui Seksyen 16B memperkenalkan pertukaran tentang jawatan kuasa tata tertib pelajar di universiti. Pindaan yang dilakukan terhadap seksyen ini membolehkan pertukaran dilakukan terhadap pihak berkuasa tata tertib pelajar di universiti. Dengan adanya pihak berkuasa yang lebih efisien, proses tata tertib dapat dijalankan dengan lebih lancar dan cepat dan juga adil. Kecekapan ini memastikan bahawa kesalahan pelajar dapat ditangani secara tepat dan segera tanpa menghambat proses pendidikan dan pembelajaran. Dengan pihak yang berkuasa yang lebih adil, pelajar tidak akan terasa terdiskriminasi atau tidak adil dalam proses tata tertib. Dengan pertukaran pihak berkuasa tata tertib yang lebih efisien dan adil, penguatkuasaan disiplin di kalangan pelajar dapat dipertingkatkan. Dapatlah dirumuskan bahawa pindaan pada Seksyen 16B ini memberi manfaat kepada pelajar universiti dan masyarakat secara keseluruhannya dengan memastikan proses tata tertib yang lebih baik dan adil. Yang ketiga, mengenai tempoh pelantikan Majlis Perwakilan Pelajar. Pindaan pada Seksyen 48 ini mengubah tempoh pelantikan Majlis Perwakilan Pelajar berdasarkan kalender akademik. Ini bersesuaian dengan
memastikan kesinambungan kepimpinan pelajar universiti dan kolej. Dengan tempoh latihan yang selari dengan kalender akademik, MPP dan Kesatuan Pelajar dapat berfungsi secara berterusan tanpa gangguan. Kita maklum bahawa MPP sering mengendalikan projek, acara-acara tertentu untuk pelajar. Dengan tempoh latihan yang sesuai, mereka dapat merancang dan melaksanakan aktiviti dengan lebih baik tanpa perlu menghadapi perubahan kepimpinan yang kerap. Yang seterusnya, yang keempat, melalui kuasa lembaga untuk membuat keputusan. Saya rasa rakan-rakan ramai yang agak bimbang tentang pungutan wang. Saya rasa pelajar-pelajar ini boleh mengawal diri mengenai kuasa lembaga untuk membuat peraturan ini. Pada pindaan 14 perkara 48 dalam kurungan 12A yang memberi kuasa kepada lembaga untuk membuat peraturan berkaitan pungutan wang di Seksyen 15A mempunyai beberapa kepentingan perlu diperhatikan. Dengan kuasa yang membuat peraturan, lembaga dapat menetapkan garis panduan yang jelas mengenai pungutan wang. Ini memastikan bahawa proses pungutan wang dilaksanakan dengan telus dan berintegriti. Jadi secara kesimpulannya, dengan pemakaian peruntukan-peruntukan ini, dengan pindaan AUKU 2023 ini, dunia pendidikan diharapkan dan kehidupan pelajar terus berubah. Pindaan AUKU membolehkan undang-undang beradaptasi dengan perubahan semasa dan memastikan relevansinya dalam mengurus institusi pengajian tinggi. Dengan itu, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya jemput Senator Datuk Razali Idris. Terima kasih. Datuk Yang Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Ketua, kalau nak diikut RUU AUKU ni, dah acap kali dibahas di Parlimen, iaitu pada tahun 2012 dan 2019. Waktu itu pindaan melibatkan kebenaran mahasiswa terhadap apa-apa jua persatuan, badan ataupun kumpulan termasuklah parti politik. Itu tahun 2012. Dan pada tahun 2019 diperluaskan kepada kolej universiti serta adanya pindaan berkaitan tata tertib yang terpakai pada UiTM, Politeknik, Kolej, Komuniti dan Institut Perguruan. Jadi soalan saya yang sebenarnya, kerajaan perpaduan yang ditonggakkan oleh PH ni sebenarnya dalam manifesto dia nak hapuskan ataupun memansuhkan aku ni tak terbabit dengan menteri, tapi menteri minta menteri tolong jawablah. Saya nak tanya, pindaan kali ini adakah satu retorik ataupun aspirasi pemerkasaan mahasiswa? Nak sekali lagi nak ulang ni, tak terbabit dengan menteri, menteri tolong jawab je. Yang terbabitnya pemimpin PH ni yang janji. Mohon Menteri, yang berhormat Timbalan Menteri. Jadi saya nak sentuh fasa 2 sikit je, yang membenarkan pungutan wang. Jadi banyak perkara sebenarnya perlu dilihat dan diperhalusi. Pertamanya saya sebenarnya bimbang. Andainya ada unsur-unsur penggubahan wang haram yang mungkin timbul, apatah lagi apabila pihak-pihak tertentu, terutamanya parti politik, yang begitu gairah sebenarnya untuk mendapatkan undi pertama kali dan undi belia. Jadi seperti mahasiswa. Jadi setakat mana pihak kementerian melihat dalam perkara ini? Yang lain dah banyak kawan-kawan kita sebut. Dan yang terakhir ni saya nak sebut sikit fasa 4. Dan sekali imbas kita lihat fasa ini seolah-olah mengikat ataupun mengokong dan juga mengawal. Kementerian perlu sedikit penjelasan. Tuan Speaker, saya merujuk kepada manifesto Pakatan Harapan 2015, tidak ada pun yang kata nak hapuskan hukum. Jadi saya harus tarik balik. Ini sebagai rekod ya? Ya. Baik. Sambung. Okey. Jadi kementerian saya melihat perlu beri sedikit penjelasan. Adakah elemen tempoh ahli boleh dikurangkan secara langsung? Ia telah menjelaskan lembaga universiti ataupun kuasa mutlak. Saya juga melihat perkara ini boleh menimbulkan satu spekulasi akan keterjaminan penguatkuasaan
yang adil kerana tiada keterangan diberi oleh pihak lembaga bagi soal yang dikurangkan ataupun dilanjutkan. Jadi pohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Saya juga nak tahu kerana ada masanya perlu bagi mengawal mahasiswa bertindak yang bukan-bukan, apatah lagi kalau ada provokasi daripada pihak tertentu walaupun mungkin datangnya daripada kerajaan yang setia ada. Jadi soalnya di sini penting kerana saya beranggapan dapat diberi penjelasan bagi memudahkan proses pertimbangan perjuangan hak mahasiswa terutamanya Majlis Perwakilan Pelajar. Itu saja Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih saya menyokong aku. Terima kasih. Habis sekarang saya jemput Senator Tuan Pele Peter Tinggum. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua kerana memberi saya peluang untuk berucap berkenaan dengan Akta Universiti dan Kolej Universiti Pindaan 2023. Saya juga bersama-sama dengan rakan terutamanya Yang Berhormat Senator Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Awang yang mengatakan bahawa akta pindaan kepada akta ini adalah satu transformasi dan tahniah kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan tahniah juga kepada Menteri yang bertanggungjawab. Akta pindaan kepada akta ini adalah bertetapan dengan transformasi kerajaan untuk memberi kebebasan kepada mahasiswa dan mahasiswi di pengajian tinggi. Dan akta ini juga walaupun hanya 7 fasa yang dipindah tetapi sangat signifikan kepada akta ini secara menyeluruh kerana dia adalah begitu dekat di hati para pelajar. Tetapi saya ingin menyentuh dengan 2 perkara berkenaan akta ini. Satu adalah berkenaan dengan fasa 4 pindaan kepada kepada jadual pertama Akta 30 Seksyen 48 di mana seperti yang telah dibahas oleh rakan-rakan semua tadi, ada yang menyentuh di mana pindaan ini secara tidak langsung memberi peluang dan ruang kepada pihak pengurusan untuk campur tangan. Dengan demikian, ia boleh dikatakan tidak selari dengan prinsip kebebasan yang diperuntukkan di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Akta ini juga walaupun adalah fasa ini, walaupun dia telah menyekat kebebasan, tapi ini juga diperuntukkan oleh perkara 10 juga, di mana Parlimen ada hak untuk membuat hak ataupun to limit the freedom dengan izin kepada provisi ini. Oleh yang demikian, saya cadangkan supaya the principle of right to be heard dimasukkan di dalam pindaan yang akan datang, supaya fasa 4 ini dengan memindah jadual pertama ini boleh diimbangkan, di mana there's a provision dengan izin pada pindaan yang akan datang supaya the right of a person affected by this jadual pertama Akta 30 ini to be heard. Saya cadangkan mungkin Yang Berhormat Menteri dalam peraturan-peraturan yang akan dibuat untuk meletakkan provision di mana sekiranya seseorang ahli tersebut dipendek atau dipanjangkan dia punya
tempoh dia memegang jawatan tersebut, there's a provision for him to be heard. So saya mohon pihak Kementerian Pendidikan Tinggi dan Menteri untuk to consider cadangan saya berkenaan dengan perkara tersebut. Dengan itu saya sama mohon menyokong undang-undang yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih YB. Sekarang saya jemput Senator Datuk Dr. Dominic Lau. Terima kasih kepada Datuk Seri Yang di-Pertua kerana memberikan saya peluang untuk bahaskan RUU Universiti dan College Universiti 2023. Untuk maklumat kepada semua rakan-rakan di Dewan Yang Mulia ini, RUU ini, pindaan ini adalah menjadi kali yang ketujuh untuk maklumat. RUU Universiti dan College ini mempunyai sejarah yang amat kontroversial. Sejak awalnya pada tahun 1971, ia dipandangkan sebagai satu akta menyekat otonomi bukan sahaja dari segi pentadbiran institusi pengkajian tinggi, tetapi juga dari segi aktiviti mahasiswa seperti memberikan sokongan kepada parti politik, menyuarakan pandangan secara umum dan mengadakan perhimpunan di kampus universiti. Demi kepentingan rakyat, saya ingin membangkitkan beberapa kelemahan terdapat di AUKU ini. Pertama sekali ialah seperti rakan-rakan yang di Dewan Mulia ini telah mengatakan kebimbangan penambahan Seksyen 48 subseksyen 4A yang disenaraikan di pindaan RUU ini, iaitu walau apapun Seksyen 4, lembaga boleh mengurangkan atau melanjutkan tempoh keahlian Majlis Perwakilan Pelajar, MPP dan pemegang jawatannya. Dalam pengetahuan saya, pindaan ini merupakan carrot and stick dengan izin oleh kerajaan untuk mencipta alasan bagi pihak institusi pengajian tinggi mencampuri hal dalaman pentadbiran dan kepimpinan mahasiswa secara langsung. Mengapa? Kerana dalam pindaan ini kementerian kena menjelaskan adakah lembaga pengarah universiti mempunyai kuasa yang mutlak dalam memutuskan tempoh keahlian MPP dan pemegang dia tanpa proses rayuan bagi ahli-ahli MPP yang ambil tindakan oleh lembaga pengarah universiti. Tuan Yang Bertua, dalam pandangan saya, skop kuasa yang luas dan mutlak ini will only give a room for power abuse with little to recourse for the affected Students' Council representative dengan izin. Pindaan penambahan ini kurang elemen check and balance dan akan memaksakan para MPP menjadi yes man kepada pentadbiran universiti. Akibatnya kita hanya akan membentuk pemimpin pelajar yang hanya menyokong pentadbiran universiti dan pro kerajaan. PMX yang Anwar Ibrahim mengatakan who fought against all this, who wants a free and balanced university environment. Dululah. Tapi sekarang propose this amendment. Yang inilah minta sikit penerangan daripada kementerian. Kuasa lembaga pindaan Seksyen 15A ini, Datuk Yang di-Pertua, ini adalah memperkasakan melalui pindaan ini adalah terlalu besar dan tidak boleh dipandang remeh. Pengaruh lembaga muda dilihat terutamanya pindaan Seksyen 15A. Dalam Seksyen 15A, MPP dan Badan Pelajar Universiti diperkasa memungut dan menerima dana, tetapi penerimaan dana tersebut juga tertaluk kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga. Walaupun ia adalah salah satu mekanisme bagi memastikan tiada penyalahgunaan kewangan dalam kalangan MPP dan Badan Pelajar Universiti, ia juga pada masa yang sama bakal menjadi mekanisme penindasan bagi pihak universiti kepada pihak MPP. Kita katakan true potentially dengan izin, overly stringent rules that may not be beneficial for the operations for our Students' Council.
Oleh itulah saya katakan kebebasan ini boleh dimaksudkan kebebasan terhad, dan sekali lagi kerajaan cuba memastikan aspirasi ketergigian Majlis Perwakilan Pelajar. Kerana masa pun tak cukup, tetapi saya nak katakan maklumat yang terutama sekali ialah bahawa jika dari segi kita mengekalkan meminda AUKU dengan harapan palsu bahawa setiap pindaan akan memperkasalkan pihak universiti dan mahasiswa, lebih baiklah untuk kita menuju ke arah pemansuran AUKU dengan rangka kerja pengurusan IPTA yang lebih progresif dan baru. Dan sebagai penutup, 1 minit sebagai penutup, saya menyerulah kepada kementerian pertimbangkan semula pindaan AUKU, terutamanya kepada kuasa lembaga yang pada masa ini amat memerlukan mekanisme keseimbangan. Kerajaan perlu memastikan pindaan AUKU kali ke-7 ini tidak mengancam kepentingan dan autonomi mahasiswa kita. Dan pada masa yang sama melaksanakanlah pembaharuan bagi menyediakan kita ke arah pasca AUKU seperti reactivating jawatan kuasa teknikal pemansuran AUKU demi masa depan institusi pengkajian tinggi dan mahasiswa kita. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Sekarang saya jemput Senator Tuan Haji Hussein bin Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya direct lah. Saya ni hari ni rasa macam kembali muda Datuk. Sebab AUKU ni betul-betul zaman saya. Dalam universiti berdepan dengan kemelut AUKU yang dicipta tahun 1975. Masih ingat tengah hari dihalau keluar kerana keputusan tata tertib. Berbaris 16 orang berpindah daripada kolej ke kolej kerana keputusan kuasa mutlak jawatan kuasa tata tertib. Dan saya nak sebutkan di sini, saya fikir dan saya hari ini saya berpegang teguh dalam umur begini 40 lebih tahun dulu, suasana kekejaman AUKU ini saya masih segar dalam ingatan. Saya harap pindaan yang dibuat ini bukan suatu yang muktamad. Sebab yang dituntut oleh mahasiswa Yang Berhormat Datuk Seri bukan pindaan tetapi menghapuskan AUKU. AUKU lahir tahun 1975 selepas peristiwa Baling tahun 1974. Bukan 1975, 1971. Selepas ordinan darurat kuasa istimewa. Lepas tu pindaan tahun 75 zaman Tun Dr. Mahathir selepas Baling. Orang Baling ni tahu siapa dia yang memimpin demonstrasi Baling. Lepas tu pindaan demi pindaan. Dan tahun 1975 lah suasana yang paling perit sebab zaman itu zaman permulaan AUKU. AUKU yang dicipta seolah-olah mahu mencipta anak siswa, pelajar siswa yes man di universiti. Siapa yang pro pada universiti, dia akan mendapat tempat. Siapa yang ditentang, yang berbeza pendapat di universiti, nak usrah, kena keluar jauh daripada universiti. Jadi itulah kenangan manis campur pahit Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Saya nak ulas sikit saja yang saya nak hubungkan dengan perkara ini. Cuma yang saya nak sebut hubungan dulunya, kenapa AUKU dibentuk. Dua perkara yang sangat besar, iaitu untuk melibatkan, untuk menyekat, menghalang, mengengkang penglibatan pelajar di universiti, mahasiswa dengan parti politik dan kesatuan sekerja. Yang kedua yang besar ialah untuk menghalang daripada penggabungan mahasiswa universiti. Kuasa suara mahasiswa ketika itu sangat besar. Tuan-tuan, bila berlakunya kengkangan ataupun sekatan dengan AUKU, perkara yang masih berterusan sekarang ni, poinnya bukan akta, ialah kuasa lembaga dan kuasa jawatan kuasa tata tertib. Perkara nombor 4A, walau apa pun subsection 4. Cuba kita terjemahkan apa makna walau apa pun. Walau apa pun ini artinya boleh diterjemahkan oleh lembaga.
Apa yang dia nak? Melainkan Yang Berhormat Datuk Menteri boleh beri penjelasan. Limitation of wala apa pun. Yang menjadikan keamanan daripada dulu, keputusan akta dipindahkan kepada NC. NC pindah pada TNC Halal Pelajar. TNC Halal Pelajar pergi kepada Jawatankuasa Tata Tertib. Saya bercakap di sini suara hati ni sebab saya lalui sungguh perkara ini. Daripada Jawatankuasa Tata Tertib, dulu sahabat-sahabat saya, ada yang kerana didakwa saja sudah pun kuasa tata tertib boleh mendakwa, boleh menyiasat, boleh mendakwa, boleh membicarakan, boleh memutuskan. Bila didakwa saja pun dia sudah tidak lagi boleh duduk universiti, dia diberhentikan sehinggalah kes dia diputuskan. Siapa yang memutuskan? Jawatankuasa Tata Tertib. Tuan-tuan, jadi sebab itu saya rasa harus diteliti balik perkataan perkara 4A, ada banyak situ perkara 4, pasal 3, pasal 2, pasal 5. Pasal 5 ni pun sangat kritikal. Di hujung itu menyebutkan, misal contoh, lembaga boleh kurang, boleh tidak, boleh lanjut, boleh dikurangkan. Kedudukan MPP bergantung hanya atas keputusan lembaga. Dua entiti ini di antara lembaga dan Jawatankuasa Tata Tertib yang akhirnya boleh menginterpretkan apa yang dikehendaki sebab walau apa pun. Jadi Yang Berhormat Datuk Seri Menteri, saya nak sebut mahasiswa bukan nak pindahan. Mahasiswa nak hapuskan AUKU. Walau bagaimanapun saya nak ucap terima kasihlah. Alhamdulillah sekarang pelajar dah boleh masuk pilihan raya luar sejak PRU 14. Bila masuk pilihan raya artinya dah boleh masuk calon. Bila masuk calon artinya umur itu pun dia dah boleh masuk parlimen. Jadi kalau di universiti mereka tidak diberi kebebasan, di luar mereka mampu untuk masuk ke parlimen, masuk menteri, masuk jadi menteri, mampu untuk menjadi Perdana Menteri. Ingat zaman Islam Usamah bin Zaid dilantik menjadi Panglima Ketua Angkatan Tentera Islam pada umur 17 tahun. Belum lagi masuk universiti. Jadi saya fikir biarlah kita sekarang ini memberi ruang untuk anak muda berinovasi, berdemokrasi supaya kita dapat memimpin, membawa anak-anak muda kita ni bakal memimpin generasi akan datang yang lebih cemerlang daripada kita. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB sebagai mangsa sejarah AUKU ni. Kalau boleh saya nak bagi masa lebih. Jadi biar menteri dengar dengan jelas ya penderitaan yang berlaku ketika itu. Tapi kita tak ada masa. Jadi sekarang ni saya jemput Tuan Abun Sunyit untuk berbahas. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi masa kepada saya untuk membahaskan rang undang-undang AUKU ini. Saya sangat bertuah kerana dapat mendengar sendiri daripada sahabat yang berpengalaman dikongkong oleh AUKU pada zaman dia. Jadi sini serba sedikit bagi saya dengan adanya pindaan pada kali ini adalah sesuatu yang walaupun pada permintaan mahasiswa nak dihapuskan, tetapi bagi saya ianya perlu diperbaiki, tidak perlu dihapuskan. Sejak daripada tahun 1971, di mana kebangkitan mahasiswa pada masa itu, maka AUKU ini dilaksanakan untuk mengawal keadaan mahasiswa. Jadi ini adalah satu check and balance di mana kebangkitan mahasiswa dan AUKU ini diperkenalkan. Jadi tidak ada sesiapa yang dirugikan dengan perjalanan yang panjang ini. AUKU ini mengawal dan merugikan setengah pihak seperti yang selalu diwar-warkan. Jadi justru itu saya juga membaca ataupun dapat pengetahuan di mana Perdana Menteri kita sekarang ini pun adalah satu aktivis mahasiswa pada ketika AUKU diperkenalkan. Jadi tidak ada yang menyebabkan Perdana Menteri yang pada ketika ini tersingkir daripada keadaan AUKU ini dilaksanakan. Jadi justru itu diperbaiki
adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Umpamanya, walaupun ada sahabat yang mengatakan AUKU ini perlu dihapuskan, tetapi bagi saya ianya perlu diperbaiki. Ada juga sahabat tadi yang mengatakan dia setengah masak. Bagi saya ini adalah perlu untuk menyeimbangkan keadaan apabila mahasiswa ini memasuki universiti, dia perlu membawa satu harapan yang besar daripada keluarga, di mana saya percaya setiap ibu bapa mahu anak mereka berjaya di dalam akademik. Justru itu, untuk menghapuskan AUKU sepenuhnya bagi saya adalah sesuatu yang tidak bertanggung jawab kepada harapan ibu bapa itu sendiri. Justru itu saya berharap supaya dengan adanya pindaan terutamanya dalam Seksyen 4 pindaan ini, di mana Seksyen 48 dipindah, di mana satu tahun itu dipindah kepada 1 tahun akademik, ini memang sangat wajar kerana kita tidak mengetahui apa yang berlaku pada masa depan. Kerana kita sudah mengalami seperti yang diterangkan kepada kita bahawa ini tahun akademik ini boleh berubah kalau ada satu darurat, ya, seperti yang kita sudah menghadapi dalam zaman COVID. Jadi ada 1 tahun akademik itu sudah terpaksa dipanjangkan. Jadi justru itu ini sangat sesuai. Dan satu lagi saya ingin tekankan kepada yang kita takuti, di mana Seksyen 4A ini orang takuti di mana lembaga boleh memanjang dan memendekkan. Jadi bagi saya ini adalah satu keseimbangan supaya pelajar itu tidak terlalu diberi kebebasan mutlak sangat untuk melakukan aktiviti mereka berpolitik, kerana tujuan mereka belajar adalah untuk belajar dan lulus dan membanggakan keluarga. Ini yang penting. Pada masa yang sama, kita tidak menghalang mereka untuk mengasah bakat mereka berpolitik. Itulah sebabnya dari semasa ke semasa AUKU ini dipindah beberapa kali sehinggalah diberi kebebasan untuk pelajar kita berpolitik. Jadi ini adalah satu mengasah bakat mereka dan tidak boleh dibiarkan begitu juga, kerana matlamat utama sebagai pelajar yang saya katakan tadi adalah untuk berjaya. Justru itu saya ingin bertanya kepada Menteri, supaya apakah kaedah supaya ini tidak disalahgunakan, 4A ini tidak disalahgunakan. Saya cadangkan supaya apabila kita melaksanakan ini, biarlah menteri yang ada kuasa ini, yang lembaga yang ada kuasa ini menggunakan seksyen ini dengan niat yang baik, bukan niat yang buruk. Kerana ia adalah satu open gate yang besar, sebab apapun boleh masuk. Yang niat baik boleh masuk, yang niat buruk boleh masuk. Saya yakin dan percaya niat baik kita gunakan untuk memandu supaya akhirnya nanti kuasa mutlak ini digunakan untuk menjamin kejayaan pelajar kita, mahasiswa kita setelah mereka masuk dan tamat dengan baik. Jadi justru itu saya dengan ini menyokong pindaan rang undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih YB. Dah masuk jam 1. Ada lagi 4 orang untuk nak berbahas. Saya mohon kerjasama daripada 4 orang ini untuk fokus kepada poin-poin ya. Terima kasih. Sekarang saya jumpa Datin Rosreti Alang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Yang Mulia Ketua, terima kasih kerana membenarkan saya turut dalam perbahasan rang undang-undang universiti dan kolej pindaan 2023 RUU AUKU 2023. RUU yang dibawa di hadapan kita adalah antara lain bagi agenda pemerkasaan mahasiswa yang digerakkan oleh pihak kementerian bagi memberi mahasiswa tanggungjawab lebih besar dalam mengurus aktiviti berpersatuan termasuk mengurus keuangan mereka. Justru pindaan yang disyadangkan adalah berkaitan kebenaran memungut wang, menerima sumbangan dan menyelenggara kumpulan wang kepada Majlis Perwakilan Pelajar, dan pada pandangan saya apabila diluluskan kelak bakal melakar sejarah sebagai usaha pemertabatan mahasiswa dan pelajar universiti awam yang telah dilaksanakan melalui agenda pemerkasaan mahasiswa. Pindaan RUU ini juga sejajar dengan fokus dalam menyediakan mahasiswa dan mahasiswi kita ke arah keupayaan mereka untuk mengurus organisasi secara matang dan sebagai langkah awalan ke dunia pekerjaan.
Ini juga sekaligus melenyapkan persepsi umum bahawa gerakan mahasiswa semakin lesu. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin terus membahas isu yang saya ingin bawa dalam RUU ini. Pertamanya, yang menyentuh mengenai Seksyen 15A dengan memberi kebenaran kepada MPP dan badan pelajar untuk memungut wang atau menerima sumbangan lain. Kehidupan di universiti bukan sahaja penuh dengan pembudayaan ilmu dan penyelidikan, tetapi juga dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa sama ada dalam kampus ataupun luar kampus seperti aktiviti kemasyarakatan. Penganjuran sesuatu aktiviti memerlukan dana yang mencukupi, sumbangan dari universiti tidak mencukupi, maka mahasiswa harus mengorak langkah dan berfikir di luar kotak dalam mencari sumber kewangan yang cukup bagi menganjurkan sesuatu program. Dengan pindaan ini, mahasiswa kini lebih bebas untuk mencari sumber kewangan alternatif. Cuma beberapa persoalan harus dijawab oleh kementerian, antaranya adakah dalam RUU ini akan membuka peluang kepada syarikat-syarikat besar untuk menyumbang dana dalam kegiatan dan program mahasiswa. Adakah penyaluran dana dari sumbangan luar melalui bank atau dipusatkan ke satu akaun untuk disalurkan? Bagaimana pula dengan pengeluaran? Adakah pihak kementerian akan menyerahkan sebulat-bulatnya pada MPP untuk mengurus dana atau perlu ada pemantauan dalam pengurusan dana akaun? Seterusnya, adakah ada sebarang kawalan dan pemantauan kepada syarikat atau organisasi besar dalam e-sukan untuk menaja atau menganjurkan program di kampus? Saya ambil contoh e-games yang kini mendapat tempat di kalangan orang muda sekarang ini. Untuk pengetahuan Dewan, syarikat e-sukan adalah besar dengan sumber kewangan yang begitu besar. Ini bukan sahaja membawa keuntungan kepada pihak universiti, malah juga kepada badan atau persatuan yang ditaja. Maka adakah dengan pindaan RUU ini membolehkan penyaluran dana lebih mudah? Selain dari itu, dalam kegairahan mengumpul sumbangan, kebimbangan ini tetap ada. Kita tidak boleh lari dari berita beberapa badan yang mengumpul dana sumbangan orang ramai dan seterusnya menyeleweng dan dimanipulasi untuk kepentingan sendiri. RUU ini juga boleh membuka ruang kepada anasir-anasir negatif seperti salah guna kuasa, penggunaan wang, penyelewengan dan sebagainya. Yang pasti kita tidak mahu melihat kesannya kepada mana-mana badan pelajar di dalam universiti yang mampu terjebak dalam gejala rasuah dan juga pengubahan wang haram. Maka apakah langkah-langkah yang diambil kementerian bagi memendung gejala seumpama ini? Seterusnya, berlaku juga situasi yang tidak diingini. Adakah ada mekanisme sebagai penyelamat sekiranya suatu situasi ini berlaku? Seterusnya, apakah mekanisme yang akan diguna atau pakai oleh jawatankuasa tata tertib pelajar untuk mengadili satu-satu kes yang berkaitan dengan salah laku pemerolehan dana yang dimaksudkan oleh Seksyen 15A-3? Seterusnya, mengenai fasa 16B-2A di mana jawatankuasa tata tertib ini terdiri daripada 3 anggota. Apakah kriteria jawatankuasa ini dan adakah ia terdiri daripada pensyarah atau adakah beberapa wakil mahasiswa akan dijemput sebagai ahli kepada jawatankuasa ini? Pohon kementerian juga jelaskan mengenai tindakan denda malah hukuman yang bakal dikenakan kepada pelajar sekiranya pelajar ini didapati bersalah. Datuk Yang di-Pertua, itu saja yang saya ingin huraikan. Saya dengan ini menyokong pindaan-pindaan yang terangkum dalam Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti Pindaan 2023. Terima kasih. Terima kasih YB. Sekarang saya jemput YB Senator Tuan Haji Abdul Nasir Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Yang di-Pertua yang memberikan peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan rang undang-undang pada kali ini, rang undang-undang Universiti dan Kolej Pindaan 2023. Datuk Yang di-Pertua, ada beberapa perkara yang ingin saya bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini. Yang pertamanya berhubung dengan jawatankuasa tata tertib pelajar Seksyen 16B. Meskipun Menteri menyatakan bahawa untuk menambah keahlian wakil pelajar di dalam jawatankuasa tata tertib pelajar adalah sesuatu yang melanggar ataupun bercanggah dengan prinsip asas keahlian jawatankuasa tata tertib, iaitu individu berpengalaman, individu yang lebih tinggi kategori,
dan individu yang dituduh dan individu yang dibebas daripada sebarang kategori kelas yang dihakimi. Namun, pandangan dan cadangan daripada ahli-ahli parlimen kita, terutama dari Dewan Rakyat, dari Dewan Negara, tentang perkara ini perlu kita sama-sama beri perhatian serius demi memastikan keadilan dapat ditegakkan kepada semua pihak. Datuk Yang di-Pertua, cadangan dikemukakan adalah untuk merealisasikan kewibawaan mahasiswa menuju ke arah kematangan kehidupan yang semestinya lebih mencabar di dunia luar berbanding di dalam kampus. Dan pihak kementerian seharusnya memberi peluang yang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk terlibat dalam jawatan kuasa tata tertib, sama ada ianya dalam bentuk lantikan ataupun pilihan oleh pihak yang berwajib. Datuk Yang di-Pertua, perkara yang kedua, penerimaan dana Seksyen 15A. Mahasiswa ataupun organisasi mahasiswa dibenarkan menerima wang dan tajaan secara tunai daripada pihak luar secara sah di sisi undang-undang dan tidak bercanggah dengan mana-mana peraturan polisi atau dasar. Seperti Undang-Undang AMLA dan sebagainya. Namun persoalan yang di-Pertua yang ingin dibangkitkan oleh saya ialah bagaimana Menteri ingin memastikan bahawa dana yang diterima oleh badan-badan mahasiswa ini adalah dana yang sah dari sisi undang-undang. Yang kedua, bagaimana pula jika penerimaan dana mahasiswa ini disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, yang terlibat dengan unsur-unsur keganasan seperti ISIS dan badan-badan pengganas yang lain. Saya melihat ini merupakan keterbukaan yang perlu dikawal setia oleh semua pihak, terutamanya oleh pihak kementerian dengan lebih cekat dan komprehensif kerana ianya melibatkan keselamatan dan kedaulatan negara. Seterusnya, berkaitan dengan pertubuhan mahasiswa di luar negara seperti contohnya Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia PKPMI dan badan-badan mahasiswa lain di luar negara. Adakah mereka juga dikawal selia oleh pihak kementerian khususnya dari aspek penerimaan dana ini? Perkara ketiga, pemansuhan AUKU. AUKU dahulunya menjadi mainan ataupun menjadi isu yang besar dan menjadi menaikkan pimpinan politik pada masa itu, dan sekarang ini dah menjadi pimpinan besar. Ada yang jadi Perdana Menteri, ada yang jadi menteri menggunakan isu AUKU. Jadi hari ini kita melihat AUKU masih diterima di kalangan penentang AUKU terdahulu. Saya ingin memberikan pandangan berkaitan AUKU. Sebarang aktiviti mahasiswa perlu diselia oleh kerajaan, terutama dalam aspek undang-undang AUKU. Walau bagaimanapun, janganlah sehingga kreativiti dan perkembangan mahasiswa ini disekat seketat-ketatnya sehingga ada kalangan mahasiswa yang takut malah menjadi pengecut untuk berjuang untuk membela nasib mahasiswa dan juga rakyat seluruhnya. Sekian. Terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih, Bagi Menteri. Saya nak tanya sikit. Bagi Menteri nak habiskan sekarang juga. Okey, oleh kerana itu saya menanjukkan tempoh persidangan kita sehingga undang-undang AUKU ni diluluskan dan lepas itu kita ke taklimat Kementerian Tenaga. Boleh? Datuk Zuraina, tolong point straight to the point ya. Sekarang saya jemput Datuk Sri Zuraina Musa. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya bahawa kematangan seseorang individu itu tidak terletak pada umurnya, sebaliknya ia terletak pada pengalaman hidup yang telah dilalui. Kalau kita petik kata-kata dari filem Adnan Sempit, mahasiswa bukan lagi soal menghafal atau tidak, mahasiswa kini lebih daripada itu. Ia adalah tentang membuka minda.
Dengan itu, apabila anak-anak muda yang berusia 18 tahun sudah mempunyai kuasa dan hak untuk bergiat dalam politik, kerajaan seharusnya menyediakan platform untuk mereka, terutamanya mahasiswa, supaya mereka dapat mengumpul pengalaman hidup yang sewajarnya demi alam demokrasi yang lebih gemilang. Justru saya ingin mengucap ribuan terima kasih kepada YB Menteri kerana komited memastikan mahasiswa mempunyai kebebasan otonomi termasuklah dalam pengurusan kewangan persatuan masing-masing. Pengalaman secara realiti dalam menguruskan dana akan menjadi satu pengalaman yang boleh dan akan memperkukuhkan kematangan para mahasiswa ini. Dengan izin, money moves from those who don't manage to those who does manage. Sebelum saya masuk dengan lebih terperinci perbahasan saya berkenaan pindaan AUKU ini, sebagai alumni ITM sebelum menjadi UITM, YB Menteri, saya ingin bertanya, bilakah kerajaan akan membuat pindaan terhadap Akta UITM 1976 supaya ia selari dengan reformasi AUKU? Serta apakah perbezaan di antara Akta UITM dan pindaan AUKU baru-baru ini? Ini kerana seperti sedia maklum, UITM tidak terikat dengan AUKU. Justru untuk bersikap adil dan saksama, pindaan terhadap Akta UITM juga perlu diselaraskan supaya tiada universiti awam khususnya yang akan tertinggal. Datuk Yang di-Pertua, beralih kembali kepada perbahasan RUU AUKU. Pertama, saya menyambut baik Seksyen 15A yang membenarkan Majlis Perwakilan Pelajar dan Badan Pelajar untuk membuat pungutan wang atau menerima sumbangan wang serta otonomi terhadap pengurusan dana. Namun saya ada beberapa persoalan. Satu, apakah yang akan berlaku dalam situasi di mana persatuan MPP memasuki kontrak di mana kewangan mereka tidak mencukupi untuk membayar kontrak tersebut? Apakah liability itu akan terletak pada universiti atau mahasiswa individu itu sendiri? Dua, apakah pemantauan dan panduan yang akan diberikan oleh pihak universiti untuk memastikan pengurusan kewangan yang baik oleh para mahasiswa? Saya percaya akan kebolehan para mahasiswa, tetapi kita perlu memastikan terdapat tunjuk ajar dan SOP untuk diikuti oleh mereka. Tetapi harus diingat, janganlah sampai tiada kebebasan dan oleh itu mereka tidak dapat mempelajari pengalaman pengurusan kewangan. Seterusnya, saya ingin menyentuh fasal pentadbiran bagi RUU ini. Saya ada dua cadangan dan satu persoalan bagi pihak kementerian. Bagi jawatan kuasa tata tertib, pindaan Seksyen 16B, saya ingin mencadangkan supaya jawatan kuasa ini melibatkan para alumni untuk menjadi ahli tetap. Ini kerana para alumni boleh memberi perspektif dari sudut pelajar semasa sesi pertimbangan tindakan tata tertib. Saya juga tidak menafikan kewujudannya konflik of interest. Dengan izin, sekiranya terdapat wakil pelajar yang berada dalam jawatan kuasa tersebut. YB Hussein Ismail tadi, saudara saya, mengatakan takut kalau tidak ada kelonggaran langsung. Jadi mungkin dengan cara ini kita ada pandangan daripada student juga atau untuk memperkukuhkan kebebasan mahasiswa dan alumni juga boleh menyumbang semula ke tempat pengajian mereka. Bagi kebolehan pelanjutan dan pemendekan tempoh ahli MPP Seksyen 4B, bolehkah kementerian memperjelaskan mengapa kebolehan pemendekan ini perlu dimasukkan? Jikalau niat adalah untuk menangani situasi tempoh peralihan antara dua MPP berbeza, bolehkah kerajaan mempertimbangkan untuk menambahkan ayat tempoh seseorang pelajar berkhidmat sebagai ahli MPP tidak boleh dipendekkan kurang daripada setahun akademik di Seksyen 48(4)(a). Ini sedikit sebanyak boleh meredakan tomahan di mana pihak universiti boleh memendekkan ahli MPP yang sahih tanpa sebab atau justifikasi. Datuk Yang di-Pertua, sampai di sini sahaja perbahasan saya kali ini. Mahasiswa merupakan entiti yang rapat dengan saya. Semasa saya terlibat dalam Parlimen Mahasiswa pada tahun lepas, saya boleh katakan bahawa negara kita mempunyai mahasiswa yang sangat hebat, malah pemikiran mereka sangat kritis dan kreatif. Saya juga seorang MPP di zaman universiti semasa ITM dahulu. Kita perlu memperbagaikan lagi peluang untuk mengasah dan mematangkan pemikiran mereka. Sekian, saya mohon menyokong pengubalan rang undang-undang. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya jemput Senator Puan Annabel
Perian sebagai pembahas akhir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dipertua di atas peluang kepada saya untuk menyertai perbahasan ke atas RUU Akta Universiti dan Kolej Pindaan 2023 yang telah dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan untuk kebaikan bersama di antara pihak mahasiswa universiti dan kolej universiti. Datuk yang Dipertua, Akta Universiti dan Kolej Universiti aku yang digubal untuk Parlimen adalah berkaitan dengan penubuhan, pengawalan dan pentadbiran universiti dan kolej serta apa-apa jua perihal yang bersangkutan dengannya adalah untuk memenuhi keperluan semasa dalam mengarus-perdanakan dunia intelektual negara. Saya ingin menarik perhatian berhubung untuk menggantikan Seksyen 15A Akta 30 bahawasanya saya bersetuju agar pihak universiti dapat memberikan kelonggaran berkaitan dengan pindaan Seksyen 15A-1. Ini kerana kita juga sedia maklum bahawa para mahasiswa selain daripada menumpukan perhatian dalam pelajaran, mahasiswa juga perlu didedahkan dengan struktur berorganisasi dan seterusnya terlibat dengan aktiviti maupun perancangan aktiviti mahasiswa yang diluluskan oleh pihak universiti. Namun, saya ingin bertanya, sejauh manakah pihak kementerian bertanggungjawab untuk memantau aktiviti kutipan hasil sumbangan yang diperolehi bagi mengelakkan masalah yang tidak diingini berlaku sehingga menimbulkan kebimbangan dan kekhawatiran berhubung dengan jumlah kutipan yang tidak terkawal yang mana boleh menjejaskan kredibiliti universiti maupun kolej universiti. Oleh yang demikian adalah disyorkan perlu ada satu garis panduan, contohnya beberapa jumlah amaun maksimum yang boleh dipohon oleh MPP atau badan pelajar untuk mengelakkan seksyen ini disalahguna oleh kepentingan pihak tertentu. Datuk yang Dipertua. Seterusnya, saya juga bersetuju dengan pindaan Seksyen 16B Akta 30 di mana pihak berkuasa tata tertib universiti bukan lagi pada Naib Chancellor sebagai kuasa veto untuk mendengar dan memutuskan soal kesalahan, tetapi tindakan tata tertib ke atas pelajar akan diberi mandat atau kuasa kepada sekurang-kurangnya 3 orang individu, iaitu di mana 2 individu tersebut mestilah terdiri daripada timbalan Naib Chancellor yang akan menjadi pengerusi dan seorang pekerja universiti. Justru saya berharap agar ahli jawatankuasa tata tertib ini perlu dibuka keahliannya yang lebih besar sama ada kepada wakil pelajar, pengamal undang-undang, para alumni universiti dan juga individu perseorangan yang berkecuali agar segala tindakan tata tertib yang ingin diambil akan lebih telus. Justru adalah dialu-alukan pertukaran pihak berkuasa tata tertib pelajar dilaksanakan bagi mengimbangi kuasa pemutus dan tidak semata-mata kepada pihak universiti dan sekaligus sebagai check and balance dengan izin terhadap sesuatu keputusan yang diambil. Saya memohon kepada pihak kementerian agar dapat memberikan penjelasan selanjutnya dalam mencari solusi terbaik sama ada pihak universiti maupun mahasiswa itu sendiri. Selaras dengan perkara 8-1 Perlembagaan Persekutuan untuk menjamin hak sama rata melindungi hak pelajar. Datuk yang Dipertua, universiti merupakan tempat yang terbaik untuk melahirkan generasi pemimpin yang akan mencorak potensi yang ada di masa hadapan. Justru universiti juga merupakan tempat yang terbaik untuk melatih pemimpin negara pada masa kini dan masa hadapan. Maka dengan itu, universiti adalah permulaan kepada para mahasiswa untuk berfikir secara kritis, tuntas, luas dan bebas sesuai dengan pelaksanaan undi 18 tahun yang akan membuka ruang kepada para belia khususnya mahasiswa universiti untuk lebih berdaya saing, kreatif dan mampu mengutarakan buah fikiran yang kritis demi kemajuan negara kita di masa hadapan seiring perubahan zaman yang menuntut kepada sebuah perubahan yang lebih dinamik. Sesungguhnya universiti dan mahasiswa adalah aset kepimpinan negara masa hadapan. Sekian, saya mohon menyokong. Terima kasih. Maka tamatlah perbahasan kita. Bagi Menteri, saya nak maklumkan ya,
Menteri Tenaga tengah menunggu tu untuk memulakan taklimatnya. Jadi saya minta biar jawapannya juga ringkas. Dijemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur, alhamdulillah, saya panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas perbahasan yang dapat dilaksanakan pada kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seramai 18 ahli-ahli yang berhormat. Dan saya dipahamkan ini adalah jumlah yang paling ramai terlibat dalam membahaskan AUKU ini. Ada yang bertanya sama ada ianya kerana AUKU ataupun kerana yang akan menyampaikan penggolongan itu sendiri yang menjadi tarikan untuk kita bahaskan. Tapi saya percaya bahawa isu AUKU ini adalah sebenarnya isu yang sangat dekat di hati kita sekalian. Dan saya jelaskan juga dalam Dewan Rakyat yang lalu bahawa bukan hanya Tuan Haji dalam konteks kita dalam Dewan ini pula, bukan hanya dalam konteks Tuan Haji Husin saja yang terlibat, yang terkena kesan daripada AUKU itu. Saya juga adalah mantan pimpinan pelajar di universiti yang juga terkesan daripada AUKU ini. Baik, saya akan perjelaskan antara zaman idealisme kita di waktu itu dan dengan realiti yang ada sebenarnya dalam konteks AUKU ini. Pernyataan yang berhormat sekalian dalam perbahasan kali ini menunjukkan komitmen dan keperhatianan kita sekalian. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, matlamat utama pindaan rang undang-undang ini adalah untuk membugar budaya berorganisasi dan menyegarkan gerakan pelajar. Ini merupakan suatu usaha progresif kerajaan madani ke arah melahirkan mahasiswa dan pelajar yang berupaya mengurus kedewasaan dan kematangan diri. Ia bukan merupakan satu, suka saya tegaskan bahawa pindaan ini bukan dibuat secara sepihak. Bukan hanya disyorkan oleh pihak kerajaan tanpa melibatkan pihak-pihak yang lain, khususnya di kalangan mahasiswa atau pelajar kita. Dan ia adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk merealisasikan harapan tersebut dengan ditandai perubahan-perubahan yang ada di sekeliling kita. Tuan Yang Dipertua, semenjak tahun 1971 sehingga kini, AUKU telah melalui 7 fasa pindaan. Sekalipun sebahagian besar daripada peruntukan AUKU ini menumpu, ini bagi menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Senator Tuan Haji Husin tadi, iaitu yang mahukan supaya AUKU ini dihapuskan. Tapi realitinya begini ya, AUKU ini menumpu kepada aspek tadbir urus universiti awam dan hanya 16% saja atau 7 section daripada keseluruhan 44 section yang menggariskan perkara yang melibatkan pelajar. Kerajaan tetap komited untuk melakukan anjakan bagi mengangkat martabat pelajar kita. Dalam arti kata yang lain, kita melihat kekangan-kekangan itu, maka kita perlu melakukan perubahan yang diperlukan dalam konteks masa kini. Dan saya juga telah menyebutkan dalam pertemuan saya dengan Select Committee baru-baru ini tentang hasrat kita, kalau ditanya pada saya secara peribadi, bahawa saya ingin melihat supaya ada 2 akta yang berbeza. Satu yang menumpu kepada pelajar, mahasiswa, dan satu lagi yang menumpukan kepada aspek organisasi kerajaan. Kerana itulah yang sebaik-baiknya dalam konteks pengurusan universiti dan juga dalam konteks kebebasan mahasiswa kita. Saya terus menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat termasuk Senator Dato' Seri Mujahid tadi. Antara lain, beliau quote Shakespeare-nya dengan Hamlet soliloquy-nya, dengan menyebut tentang to be or not to be. Tapi yang pastinya, to be is very important. That is the question. Yang dalam, siapa yang membaca Hamlet situ, dia kata apa dia? Whether this nobler in the mind of sufferers, the slings and arrows of outrageous fortune. Jadi itu yang siapa yang membaca Hamlet tu dia tahulah apa yang dimaksudkan. Tapi yang pastinya ialah apa yang kita nak lakukan adalah sesuatu yang
berbentuk pasti, yang bukan uncertainties, yang tidak kita tak tahu ke mana kita nak bawa. Apa yang kita lakukan ini adalah berdasarkan kepada kepastian kita tahu bahawa stakeholders kita di sana dengan izin yang mahukan perubahan-perubahan kita lakukan. Maka lantaran itulah dengan hujah-hujah yang disampaikan oleh mereka kepada pihak kerajaan, maka kita melakukan perubahan yang ada pada kali ini. Meskipun kita merasakan bahawa ia mungkin tidak sempurna dari beberapa aspeknya, tetapi dia merupakan satu journey, journey yang not uncertain, because you have to begin dengan izin daripada uncertainty to certainty. Kerana dia merupakan satu perjalanan. Sebab itulah kita lihat bagaimana 7 perubahan dilakukan semenjak ia dilaksanakan, dan termasuk pada kali ini kali ke-8 kita lakukan. Dan sudah sepastinya untuk di masa hadapan akan ada lagi perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan. Tuan Yang di-Pertua, saya teruskan bagi menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang lain, termasuklah daripada kalau satu persatu saya tak perlu sebut setiap orang, antaranya daripada Dr. Lingesh, selain daripada Dr. Mujahid, Datuk Sevara, Tuan Musadak dan lain-lain. Antara perkara yang dibangkitkan termasuklah ketiadaan wakil pelajar dalam jawatan kuasa tata tertib pelajar. Saya ingin menjelaskan bahawa cadangan untuk menambah keahlian wakil pelajar ke dalam tata tertib pelajar adalah suatu usaha yang murni, namun apabila diteliti dengan lebih lanjut, cadangan ini bercanggah dengan prinsip keahlian jawatan kuasa, iaitu individu berpengalaman, individu yang lebih tinggi kategori dari individu yang akan dituduh, individu bebas dari sebarang kategori kelas yang akan dihakimi. Justru berdasarkan prinsip di atas, penglibatan pelajar dalam jawatan kuasa pelajar, tata tertib pelajar adalah tidak sesuai atas faktor pelajar merupakan pihak yang dikawal selia dan mempunyai kepentingan dalam kes tata tertib yang dibicarakan. Dengan itu, prinsip pengasingan kuasa harus dikekalkan agar tiada konflik yang timbul antara pelajar atau mahasiswa atau kumpulan pelajar lain. Terdapat juga ahli yang berhormat. Boleh saya mencelah yang berhormat? Ya. Satu saat. Tak, bukan. Saya tak bagi mencelah. Saya yang tak bagi. Kerana oleh Menteri Tenaga tengah menunggu. Ya, baik. Ya. Di luar dia pun boleh tanya Menteri. Kita akan ambil perhatian ke apa yang disyorkan nanti. Terdapat juga ahli yang berhormat mencadangkan supaya keahlian jawatan kuasa tata tertib pelajar ini perlu terdiri daripada individu yang mempunyai latar belakang undang-undang. Dalam konteks ini, keahlian semasa jawatan kuasa tata tertib pelajar terdiri daripada wakil jabatan undang-undang universiti. Dengan itu, keperluan untuk menamakan syarat atau kriteria keahlian yang mempunyai latar belakang undang-undang tidak lagi berbangkit kerana penglibatan jabatan undang-undang universiti adalah nyata dan termasuk dalam takrifan pekerja universiti. Berdasarkan kepada ketetapan ini, setiap syur yang dicadangkan oleh jawatan kuasa tata tertib pelajar akan disemak dan dipastikan bahawa syur berkenaan adalah teratur serta tidak bercanggah dengan peruntukan kaedah-kaedah tata tertib pelajar universiti yang dibuat menurut Seksyen 16C Akta ini dan undang-undang bertulis yang lain. Untuk makluman, kes tata tertib pelajar di universiti secara amnya dipecahkan kepada 2 kategori seperti berikut. 55% terdiri daripada kesalahan akademik, manakala 45% merupakan kesalahan am. Akta ini melalui Seksyen 16B juga memperuntukkan prosedur rayuan tata tertib pelajar yang memberikan peluang kepada pelajar merayu keputusan yang telah dibuat. Tentang peraturan keuangan, masuklah dibangkitkan oleh Dr. Azhar, Datuk Sevara, Dr. Mujahid, Tuan Muhammad Hasbi dan Profesor Emeritus Dr. Awang bin Sarian. Berhubung dengan pertanyaan sama ada peraturan berkait dengan peraturan keuangan ini, saya suka menyatakan bahawa peraturan yang diwujudkan ini adalah sebagai panduan dan rujukan kepada MPP dan pemegang jawatannya. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, peraturan ini bukan merupakan satu bentuk sekatan, sebaliknya perkara yang menerangkan sesuatu perkara serta mendidik pelajar dalam mengurus keuangan MPP dan persatuan mereka kelak. Para pelajar sewajarnya diberikan panduan menerusi peraturan-peraturan yang dibangunkan oleh lembaga bagi memastikan pengurusan keuangan yang teratur serta telus dan mengikut tata cara yang betul. Peraturan
pengurusan keuangan pelajar terbahagi kepada dua, iaitu pengurusan dana dalam dan pengurusan dana luar untuk memandu pelajar dalam mengurus aktiviti-aktiviti dan keuangan program supaya mematuhi standard pengurusan keuangan yang sedang berkuat kuasa. 3 perkara yang menjadi fokus utama iaitu pengurusan keuangan, pengurusan kebajikan dan penjanaan pendapatan oleh MPP dan badan pelajar. Ahli yang berhormat, Datuk Tuan Yang Dipertua, Seksyen 48(11)A merujuk kepada kumpulan wang MPP akaun amanah yang diurus dan disenggara oleh MPP tertakluk kepada peraturan keuangan universiti kerana dana tersebut berada di bawah pengawasan universiti yang tertakluk kepada auditan oleh Jabatan Audit Negara. Manakala subsection 48(11)B merujuk kepada kumpulan wang MPP yang diurus dan disenggara sepenuhnya oleh MPP. MPP dibenarkan membuka dan mengurus akaun bank mereka sendiri berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang telah dibangunkan secara bersama pihak MPP dan pengurusan universiti. Keputusan ini hasil daripada sesi debat urus dengan Majlis Perwakilan Pelajar sendiri. MPP dan badan pelajar dibenarkan untuk membuka akaun dengan mana-mana institusi keuangan berlesen tempatan yang diluluskan oleh Bank Negara. Dalam memastikan autonomi keuangan yang diberikan kepada MPP dan badan pelajar dalam pindaan OKU ini, peraturan pengurusan keuangan pelajar telah dibangunkan dengan mengambil kira pandangan kolektif daripada pengurusan universiti dan MPP dari semua universiti yang terlibat. Dalam arti kata yang lain, kita libatkan mereka sekali dalam perbincangan itu. Malah pengurusan keuangan MPP dan badan pelajar akan diaudit oleh individu atau firma yang bertauliah bagi memastikan pengurusan keuangan MPP dan badan pelajar telus, berintegriti dan berwibawa untuk mengangkat mahasiswa menjadi pemimpin yang berkualiti. Setiap akaun, sama ada dana dalaman atau luar, akan menjalani proses pengauditan bagi suatu tempoh tahun keuangan. Proses pengauditan yang dilaksanakan ini dapat menghindar penyelewengan dan penyalahgunaan, termasuklah dari sumber-sumber yang tidak sah yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Sekiranya terdapat salah laku dalam pengurusan keuangan, proses tata tertib akan dilaksanakan seperti peraturan yang berkuat kuasa. Berkaitan dengan bantuan dana kepada MPP, ini dibangkitkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. MPP yang dipilih merupakan wakil pelajar dan semua jawatan kuasa terkait dengan pelajar universiti. Justru sebagai wakil rasmi pelajar yang diberikan kuasa oleh Akta ini, MPP layak diberikan geran dana melalui yuran aktiviti pelajar bagi menggerakkan aktiviti dan pembangunan pelajar. Sebagai contoh, MPP terlibat sebagai jawatan kuasa induk Minggu Orientasi Pelajar Baru. Mereka akan menjaga kebajikan, menyampaikan informasi dan menyusun pergerakan pelajar bagi setiap aktiviti yang berkaitan akademik, kehidupan di kampus dan semua hal ehwal pelajar. Untuk itu, universiti akan memberikan latihan kepada MPP melalui sesi pemukiman MPP yang meliputi latihan berorganisasi. Di samping itu, pegawai hal ehwal pelajar dan penasihat keuangan di Jabatan Bendahari akan ditugaskan untuk membantu MPP. Bagi hal yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat sekalian berkaitan dengan lantikan MPP oleh lembaga. Subsection 48(4)A adalah berkaitan dengan kuasa lembaga dalam menentukan tempoh pemegangan jawatan MPP sama ada untuk memanjang atau memendekkan tempoh tersebut. Justifikasi pindaan adalah disebabkan perkara berikut. Pertama, berdasarkan pengalaman semasa pandemik COVID-19, Kementerian mencadangkan supaya subsection 48(4)A dimasukkan bagi membolehkan pihak berkuasa universiti iaitu lembaga mempunyai kuasa jelas untuk melanjutkan tempoh pemegangan jawatan MPP apabila pilihan raya kampus tidak dapat dilaksanakan pada masa tersebut. Kedua, selain itu, kemasukan subsection 48(4)A membolehkan lembaga menguruskan tempoh pelantikan MPP dalam tempoh peralihan iaitu antara selepas tamat tempoh lantikan sehingga pilihan raya kampus diadakan. Ini bagi mengelakkan wujudnya kelompongan dalam pentadbiran MPP sepanjang tempoh peralihan tersebut. Justru subsection 48(4)A dibuat untuk memastikan sekiranya terdapat situasi luar jangka pada masa hadapan seperti pandemik, darurat
atau bencana besar yang menyebabkan pilihan raya kampus tidak boleh diadakan, lembaga pengarah universiti boleh menguruskannya berdasarkan situasi berkenaan bersandarkan kepada kalender akademik. Asal-asal kementerian adalah untuk memasukkan peruntukan pelanjutan sahaja. Namun perkataan melanjutkan sahaja tidak mencerminkan konsep keseimbangan kerana lembaga boleh melanjutkan tanpa ada sebarang kuasa yang jelas untuk mengurangkan. Seperti yang telah dimaklumkan dalam teks bacaan sebentar tadi, pindaan ini juga bagi membolehkan lembaga menguruskan tempoh pelantikan MPP dalam tempoh peralihan apabila Seksyen 48(4) dikuatkuasakan kelak. Dalam hubungan ini, peralihan kepada kalender akademik seperti penganjuran pilihan raya kampus dapat diselaraskan antara universiti awam. Kementerian menegaskan bahawa lembaga tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan peruntukan subsection 48(4)A kerana ia hendaklah disandarkan kepada kalender akademik dan hanya relevan dalam keadaan tertentu apabila benar-benar diperlukan berdasarkan justifikasi yang kukuh dan tertakluk kepada peraturan tertentu memandangkan pemilihan seseorang ahli MPP adalah dibuat melalui kuasa mengundi atau voting power dengan izin para pelajar di universiti itu sendiri dan bukannya melalui pihak lembaga. Kementerian juga menarik perhatian bahawa lembaga adalah terdiri daripada beberapa orang individu berpengalaman daripada latar belakang komposisi yang berbeza seperti mana yang dijelaskan dalam Seksyen 13 jadual pertama AUKU. Komposisi tersebut antara lain merangkumi 3 orang wakil swasta, seorang wakil alumni, seorang wakil masyarakat dan seorang yang pada pendapat menteri mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang boleh membantu lembaga serta 2 orang pegawai daripada perkhidmatan awam mewakili KPT dan MOF. Dalam hal ini, sudah pasti keputusan lembaga adalah merupakan satu keputusan secara kolektif berasaskan kebijaksanaan dan kesetaraan setelah dibahaskan dalam mesyuarat lembaga bagi memastikan keadilan pelajar terus terpelihara. Bagi persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat berkaitan dengan jawatan kuasa pilihan khas yang makan undang-undang, di kesempatan ini saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada jawatan kuasa pilihan khas yang makan undang-undang di peringkat Dewan Negara yang telah mengadakan 2 sesi. Terima kasih pengurusinya yang begitu aktif sekali. 2 sesi libat urus mengenai rang undang-undang ini pada 13 Mac dan juga 26 Mac. Dan ini saya dipahamkan merupakan sejarah dalam Dewan Negara ini apabila jawatan kuasa ini mula melaksanakan tugas dan peranan mereka. Semasa kedua-dua sesi berkenaan, jawatan kuasa telah membangkitkan mengenai Seksyen 48(4)A yang dikatakan memberi kuasa mutlak kepada lembaga pengarah universiti untuk melanjutkan atau mengurangkan tempoh pelantikan MPP tanpa digariskan alasan atau kriteria bagi pemendekan atau pelanjutan dalam RUU ini. Oleh yang demikian, sebagaimana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, jawatan kuasa ini telah mengeluarkan syur penambahbaikan melalui penyata jawatan kuasa yang telah diedarkan kepada semua ahli-ahli Dewan Negara pada 27 Mac 2024 lalu. Mengambil kira syur yang telah diberikan oleh jawatan kuasa pilihan khas ini, saya telah mengarahkan supaya satu peraturan khas menurut Seksyen 24E AUKU dibangunkan bagi memperincikan perjalanan kuasa lembaga di bawah subsection 48(4)A ini. Terima kasih jawatan kuasa. Dalam hubungan ini, satu bengkel telah diadakan pada 30 hingga 31 Mac 2024 yang lalu yang melibatkan wakil daripada Majlis Penasihat Undang-Undang Universiti Awam, Majlis Bendahari Universiti Awam, wakil daripada bahagian hal ehwal pelajar universiti serta wakil timbalan Naib Chancellor hal ehwal pelajar Universiti Awam. Alhamdulillah, melalui bengkel ini, Kementerian berjaya membangunkan draft peraturan dan seterusnya telah mengadakan libat urus bersama Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Awam, iaitu yang dipertua atau bendahari MPP yang hadir pada 31 Mac yang lalu. Pandangan daripada Majlis Perwakilan Pelajar, mereka datang bersama semasa sesi libat urus berkenaan telah diambil kira dan akan dimasukkan dalam peraturan ini. InsyaAllah peraturan ini akan digazetkan untuk kebaikan semua pihak berkepentingan. Mungkin ada juga bertanya,
Kenapa libat urus bagi perkara ini tidak melibatkan badan pelajar atau kumpulan pelajar lain? Saya ingin tekankan bahawa MPP merupakan wakil rasmi pelajar yang dipilih melalui pilihan raya kampus. Justru adalah bertepatan sekiranya Kementerian mengadakan libat urus bersama wakil rasmi pelajar ini berbanding dengan semua kumpulan pelajar. Walau bagaimanapun, semasa sesi penggubalan rang undang-undang ini, Kementerian telah menganjurkan sesi town hall yang melibatkan semua kepimpinan pelajar di pelbagai peringkat, pengurusan universiti dan juga pimpinan masyarakat. Sesi town hall ini telah diadakan pada 6 April 2023 yang lalu. Justru sebagai menteri yang bertanggungjawab ke atas RUU ini, mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatan kuasa pilihan khas yang akan undang-undang ini dalam memastikan RUU ini dapat merealisasikan agenda pemerkasaan mahasiswa, seterusnya berupaya melakar sejarah dalam menjayakan pindaan akta ini. Sebagai komitmen, suatu peraturan mengenai perjalanan kuasa lembaga di bawah Seksyen 48(4A akan diperkenalkan menurut Seksyen 24E Akta Ibu. Peraturan ini akan memperincikan kriteria dan syarat pemendikan dan pelanjutan tempoh pelantikan MPP. Selain itu, prosedur rayuan bagi kes berkaitan tempoh pemegang jawatan MPP akan dimasukkan bagi memberikan ruang dan peluang kepada pelajar yang terkesan. Tuan Yang di-Pertua, sekali lagi bagi pihak Kementerian, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas keprihatinan, perhatian dan sokongan berterusan oleh ahli-ahli yang berhormat terhadap usaha-usaha untuk memartabatkan pendidikan tinggi. Setiap cadangan dan pandangan yang dizahirkan oleh Yang Berhormat sekalian, meskipun saya tidak mempunyai kesempatan untuk menjawab keseluruhan persoalan-persoalan yang dibangkitkan, tapi nescaya kami akan mengambil semua pandangan-pandangan itu untuk terus memperbaiki kaedah-kaedah dan sistem bagaimana kita mengurus kedudukan pelajar-pelajar kita, mahasiswa-mahasiswa kita di universiti. Sudah pasti segala pandangan dan saranan dan pengamatan yang diberikan oleh Yang Berhormat sekalian, saya susuli dengan ucapan terima kasih. Terima kasih juga kepada Yang di-Pertua yang begitu sabar memberikan masa kepada saya untuk menggulung. Terima kasih. Terima kasih Wakil Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya adalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Dan yang tidak, tak ada yang tidak bersetuju, ya. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Satu Akta untuk meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Majlis dalam jawatankuasa. Setiausaha. Fasal-fasal 1 hingga 5. Fasal-fasal 1 hingga 5 menjadi sebahagian daripada rang undang-undang. Ada ahli nak bahas? Tak ada, ya? Baik, Alhamdulillah. Yang Berhormat Menteri tak payah menjawablah. Ya. Baik. Imam Menteri, sila bentangkan kembali akta. Untuk bacaan ketiga. Untuk bacaan ketiga, ya? Ya. Siap, kena naik balik panel. Masih pengurusi majlis kan perkara dua tu. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya adalah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak, tak ada, ya? Okey, Alhamdulillah. Majlis bersidang semula. Lebih suara yang bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat.
Don't push your luck. Yang Bapak Menteri. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk Meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 telah dipertimbangkan dalam jawatankuasa dan telah dipersetujui tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibaca kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada siapa menyokong? Penyokong. Saya mohon menyokong. Belah eksekutif tak menyokong. Ada siapa menyokong? Ada. Okey, baik. Masalahnya adalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Tak ada Baik. Bukan unanimous tapi tak ada yang tak bersetuju. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali ketiga dan diluluskan sekarang. Setuju, sir? Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk Meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Ahli yang berhormat, mesyuarat ditempohkan dan akan bersambung semula jam 2.30 petang. Sila ke taklimat Kementerian Tenaga. Dah habis dah. Baik. Tak ada, tempoh sampai 2.30. Sampai habis Fadilah.